Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sabah edisi Rabu 26 Oktober 2022 bersama saya Mazrona Kalinggalan. Kerajaan negeri melaksanakan dua projek skim bekalan air segera UWSS di Loji Rawatan Air Telibung 1 dan 2 di Tamparuli sebagai projek segera bagi menangani masalah bekalan air di utara Kota Kinabalu dan Tuaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, projek UWSS pertama yang dilaksanakan syarikat Jetama Sdn Berhad di Loji Telibung 1 itu melibatkan pembinaan loji rawatan air dengan kapasiti 5 juta liter sehari untuk meningkatkan kapasiti loji kepada 80 juta liter sehari. Projek berkenaan siap pada 12 Oktober lalu dan akan beroperasi sepenuhnya Disember ini selepas pemasangan paip agihan sepanjang 1.8 km selesai. Sementara satu lagi projek UWSS sedang dilaksana di Loji Telibung 2 dan dijangka siap antara Februari dan Mac tahun depan. Saya amat gembira kerana projek ini tidak lama lagi akan siap. Jadi dengan 5 juta liter ini, kawasan-kawasan yang sekarang ini bermasalah dengan bekalan air boleh sudah dapat diatasi. So ini bermakna masalah air di beberapa kawasan di utara Kota Kinabalu dan juga Tuaran ini dapat diatasi. Datuk Haji Ji bercakap kepada pemberita selepas taklimat dan lawatan ke Loji Rawatan Air Telibung 1 di Tamparuli. Beliau turut memaklumkan kerajaan kini sedang menjalankan kajian kebolehlaksanaan selama 6 bulan untuk membina sebuah loji rawatan air di bawah bekalan air Kota Kinabalu Fasa 3 dengan kapasiti 1,000 juta liter sehari sebagai langkah jangka panjang bagi menyelesaikan masalah air. Syarikat pengeluar kerajaan tembaga SK Nesilis yang berpangkalan di Korea Selatan dijangka membuat pelaburan besar kedua di Sabah. Ia susulan kelancaran pembinaan kilang pertama syarikat berkenaan di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Sepanggar. Menurut Timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri, pembinaan kilang berkenaan kini mencapai 42% siap dalam tempoh kurang daripada 2 tahun. Kelancaran projek ini adalah hasil kerjasama rapat pelbagai agensi kerajaan yang sentiasa mempermudah urusan pelaburan sejajar aspirasi kerajaan negeri yang menekankan konsep mesra pelabur. Target yang ni, dia lebih ada reinvestment daripada Korea juga. So, kalau dia succeed in this particular project, and then the chances of another investor from South Korea to come here is very, very high. Sister company dia orang juga. The same sector. Is it in the downstream? Yep, downstream. Yeah, sama refined copper foil. Datuk Dr. Joakim ditemui RTM selepas lawatan tapak ke kilang SK Nesilis Malaysia Sdn Berhad KKIP Sepanggar. Apabila siap kelak, kilang berkenaan akan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk Sabah. Sebanyak 223 buah pusat pemindahan sementara PPS seluruh negeri bersedia menerima 124,000 penduduk yang dijangka terjejas banjir disebabkan musim tengkujuh yang melanda negara sehingga awal tahun depan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Shah Helmi Yahya berkata, para petugas khususnya di daerah yang mudah dilanda banjir juga siap siaga menghadapi kemungkinan tersebut. Latihan amal dan simulasi ini juga merupakan satu aktiviti yang bertepatan kerana ianya dapat mempraktikkan apa juga persediaan yang kita lakukan. Beliau ditemui media selepas merasmikan program latih amal dan simulasi pengurusan Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Kebudayaan Pinampang. Program ini bertujuan memberi persediaan kepada semua pegawai dan kakitangan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah dan seluruh agensi terlibat mengatur gerak memindahkan serta menyelamatkan penduduk yang terjejas banjir. Tambahnya, kesejahteraan penduduk di PPS di seluruh negeri, terutama soal penyediaan makanan, keselesaan, kebersihan dan kesihatan dititik beratkan kerajaan negeri.
Kerajaan Negeri Sabah memperuntukkan 40 unit kenderaan pacuan 4 roda kepada unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM di negeri ini. Ia adalah usaha kerajaan dalam memastikan perkhidmatan UPPM dapat disampaikan ke setiap pelosok daerah. Penyampaian kunci replika kenderaan disampaikan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor kepada wakil UPPM kawasan di Perkarangan Menara Kinabalu. Pengarah UPPM Negeri Datuk Mat Bali Musa berkata penerimaan kenderaan ini akan meringankan bebanan UPPM terutama dalam menjalankan tugas di kawasan yang mempunyai masalah logistik dan banjir. Bila adanya kenderaan ini nanti ianya akan digunakan oleh kawasan UPPM di kawasan-kawasan yang kita serahkan kenderaan ini untuk kegunaan mereka, bukan sekadar untuk menjalankan tugas di kawasan masing-masing, tapi kita sudah maklum segi logistik lah. Mungkin ada kawasan ada Bukit Bukau dan sebagainya, dan pada masa sama juga digunakan ketika banjir lah. Sebab ini kita sudah maklum ramai di kalangan kawasan UPPM ini memang kawasannya agak teruklah keadaan dia. Bagi tahun ini, kenderaan pacuan 4 roda ini akan disampaikan dalam 4 fasa. Bagi fasa pertama, sebanyak 7 unit kenderaan telah diserahkan kepada UPPM di Kiulu, Lumadan, Sindumin, Karanaan, Tambunan, Nabawan dan Labuk. Manakala 33 kawasan berikutnya akan diserah dalam fasa seterusnya. Susulan insiden video pembuli jalanan tular di Jalan Putatan Penampang, polis Penampang memaklumkan video tersebut dibuat naik adalah untuk konten di media sosial dan ianya sekadar lakonan untuk meraih jumlah viewer yang tinggi. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim, bahagian siasatan jenayah IPD Penampang telah memanggil pemilik akaun media sosial terbabit ke Balai Polis untuk mendapatkan keterangan lanjut. Hasilnya, satu kertas siasatan polis telah dibuka di bawah Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sehubungan itu, orang awam dinasihatkan supaya berhati-hati memuat naik dan berkongsi bahan di media sosial yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran masyarakat. Seramai 150 pelajar golongan B40 daripada 5 institusi pengajian tinggi swasta sekitar Ibu Negeri menerima agihan peranti siswa keluarga Malaysia dalam satu majlis penyerahan di Perkarangan University College Sabah Foundation UCSF Kota Kinabalu semalam. Naib Chancellor UCSF Dr. Rafiq Idris berharap kemudahan berkenaan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelajar untuk tujuan pembelajaran sepanjang tempoh pengajian. Saya harapkan para pelajar menggunakan kemudahan ataupun tablet yang disediakan kepada pelajar dengan sebaik mungkin, manfaatkan untuk tujuan pembelajaran, pengajian semasa berada di universiti. Beliau ditemui RTM selepas sesi penyerahan peranti siswa berkenaan di UCSF Kota Kinabalu. Sementara itu, pelajar yang ditemui bersyukur dengan pemberian kemudahan tersebut dan mengakui ia dapat memudahkan mereka menyiapkan kerja-kerja berkaitan akademik. Happy lah sebab dia sangat memberi manfaat kepada kita, terutamanya kami yang belajar ini. Ada yang tidak dapat begitu, tapi dengan bantuan kerajaan begini dia dapat memudahkan kami lah. Terima kasih kepada pihak kerajaan telah memberikan kami kemudahan untuk belajar, lagi-lagi kepada pelajar yang baru masuk semester 1. Jadi saya betul-betul bersyukur dapat tablet dari pihak kerajaan. Saya happy dan berterima kasih sama kerajaan sebab dorang memberikan peranti siswa kepada kami untuk memudahkan melakukan kerja di sini sekolah seperti assignment. Seramai 180 ahli koperasi di sekitar kampung Swasa Beaufort yang terjejas banjir baru-baru ini menerima bantuan bakul makanan sumbangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Negeri Sabah. Pengarahnya Matias Kundapin berkata, program dengan kerjasama Gerakan Koperasi Wilayah Beaufort dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Sdn Bhd itu menunjukkan keprihatinan koperasi terhadap ahli mereka yang dilanda musibah.
salah satu tanda keprihatinan kita gerakan koperasi di Sabah dan khususnya di daerah Beaufort ini terhadap anggota-anggota koperasi yang terkesan akibat daripada bencana banjir baru-baru inilah. Dan juga selain daripada yang terkesan dengan bencana banjir, kita juga dapati adanya anggota keluarga koperasi yang memang tergolong dalam B40. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Misi Bantuan Banjir di Dewan Terbuka Masjid Darul Ikhwan Desa Lestari Kampung Swasa Beaufort. Program CSR ini merupakan antara manfaat yang dapat dinikmati oleh ahli koperasi yang telah mendaftar. Tambah beliau, program kebajikan ini juga turut diperluas di daerah lain yang ahlinya juga terkesan akibat bencana dalam kalangan B40. Dalam majlis ini, Matias bersama-sama pengerusi Jawatan Kuasa Perhubungan Angkasa Negeri Sabah, Dr. Zamri Gulam Rasul, menyerahkan sumbangan secara simbolik kepada 10 orang ahli koperasi terdiri daripada penduduk sekitar Kampung Swasa Beaufort. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 115 kes baharu semalam iaitu menurun 2 kes berbanding hari sebelumnya. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, jumlah kes baharu tersebut diperolehi daripada 1,369 sampel ujian dengan kadar penularan yang menurun kepada 8.40% daripada 11.21% sebelumnya. Sebanyak 3 daerah merekodkan kes baharu 2 angka iaitu Kota Kinabalu 48 kes, Penampang 22 kes dan Lahadatu 10 kes. Manakala 12 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Sebanyak 112 kes baharu semalam berada dalam kategori 1 dan 2, 2 kes dalam kategori 3 dan 1 kes dalam kategori 5. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah. Layari akaun Facebook rasmi Berita RTM Sabah untuk mendapatkan perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan itu, saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat. Hey, hey, kamu.